Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sebah batik mohon diampun. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Selangor Darul Ihsan serta segala daerah takluknya. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Nur Ashikin Tengku Permaisuri Selangor. Ampun tuanku. Terlebih dahulu Patik dengan penuh takzimnya mewakili seluruh warga Kementerian Kesihatan serta sekalian rakyat negeri Selangor merafak sembah dan menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas perkenan duli-duli tuanku kerana sudi mencemar Duli berangkat hadir ke Majlis Perasmian Hospital Tanjung Karang. Pada pagi yang cukup bersejarah dan sangat bermakna ini, sesungguhnya keberangkatan Duli-duli tuanku ke majlis ini sangat bererti bagi Patik, seluruh warga Kementerian Kesihatan dan sekalian rakyat negeri Selangor. Pastinya menjadikan majlis perasmian pada hari ini penuh bermakna dan gemilang. Pada kesempatan ini Patik merafakkan doa yang ikhlas dan kudus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Duli tuanku bersama permaisuri terus memperolehi keafiatan dengan penuh kedaulatan dan kebesaran. Ampun tuanku, Patik dan seluruh warga kementerian serta sekalian rakyat negeri Selangor menjunjung kasih di atas kesudian Duli tuanku berangkat untuk bertitah di majlis perasmian pada hari ini. Patik maklum, Duli tuanku sentiasa menzahirkan rasa prihatin dan peduli terhadap kesihatan dan kesejahteraan rakyat dengan sentiasa mengingatkan mereka dari masa ke semasa untuk menjaga kesihatan, kesejahteraan dan keselamatan. Sesungguhnya kami, rakyat keseluruhannya menyanjung tinggi dan menyayangi Duli tuanku berdua atas keprihatinan ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat Patik dan seluruh warga Kementerian Kesihatan Malaysia serta sekalian rakyat negeri Selangor berkumpul menyaksikan perasmian yang gilang gemilang ini. Ampun tuanku, Patik dengan penuh hormat dan takzimnya memohon limpah keizinan dan berkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku untuk Patik menyampaikan sepatah dua kata kepada tetamu yang hadir pada hari ini. Ampun tuanku, Yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri, Datuk Menteri Besar Selangor, dan Yang amat berbahagia Datin Seri Yang berhormat Tuan Lukanisman bin Awang Sauni Timbalan, Menteri Kesihatan, Yang berbahagia Datuk Harjit Singh, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negeri Selangor, Yang amat dihormati ahli-ahli Dewan Diraja Selangor, Yang memuliakan orang besar istana, Yang berhormat ahli-ahli Dewan Negeri dan Parlimen, Yang dihormatkan orang-orang besar daerah, pegawai-pegawai kanan Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang berbahagia Datuk Indra Dr. Syahri bin Nagiman, Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Yang berusaha Dr. Muhammad Zamri bin Wangiman atau Saim, Pengarah Hospital Tanjung Karang, Ketua Jabatan Peringkat Persekutuan Negeri dan Daerah, seterusnya yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk, Datin, Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pembinaan Tanjung Karang, Hospital Tanjung Karang ini telah diluluskan pada tahun 2013 di bawah rancangan Malaysia yang ke-10 di atas tanah seluas 16.1 hektar dengan kos pembiayaan keseluruhan ialah sebanyak 269 juta ringgit. Pembinaan hospital ini adalah bagi menggantikan bangunan Hospital Tanjung Karang yang sedia ada yang telah beroperasi sejak tahun 1966 dan kini telah berusia 57 tahun, seusia saya. Ampun tuanku, mengikut perancangan asal, hospital baru yang mula beroperasi pada 10 Oktober tahun lepas
ini telah dibina bagi menggantikan sepenuhnya hospital lama. Namun disebabkan keperluan mendesak dan juga permintaan kepada bilangan katil yang tinggi, sebahagian daripada perkhidmatan di hospital lama yang jaraknya tak jauh, lebih kurang 6 km dari sini, akan terus beroperasi. Seperti yang kita akan teruskan operasi ialah Jabatan Pesakit Luar dan juga unit hemodialisis. Dengan terbinanya Hospital Tanjung Karang baru ini, bilangan katil baru ditambah sebanyak 150 katil, menjadikan jumlah keseluruhan katil iaitu di hospital lama dan hospital baru ini sebanyak 262 katil. Hospital baru ini berstatus hospital pakar minor, bermaksud ada sebanyak 10 perkhidmatan kepakaran atau in-house yang disediakan secara berfasa. Perkhidmatan kepakaran ini termasuklah perubatan kecemasan, tuanku, perubatan umum, perubatan bedah umum, obstetrik dan gynecology, perubatan pediatrik, ortopedik, perubatan anestesiologi, perubatan radiologi, patologi dan juga pergigian pediatrik dan bedah mulut, iaitu maxillofacial. Hospital ini juga menawarkan perkhidmatan visiting specialist ataupun pakar pelawat. Ini termasuk pakar otorinolaryngologi, juga pakar ophthalmology, pakar psikiatrik dan juga pakar perubatan forensik. Hospital Tanjung Karang ini digabungkan bersama Hospital Sungai Buloh dan Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sahabat Bernam di bawah Hospital Kluster Selangor Zon Utara. Jadi bagi kluster ini, Hospital Sungai Buloh akan menjadi lead hospital dengan status baru sebagai hospital pakar minor. Dianggarkan lebih kurang 3,000 kes, ya, rujukan ke Hospital Sungai Buloh dapat dirawat di hospital ini. Ini pastinya memudahkan pesakit dan kerana mereka tak perlu lagi, ya, untuk menempuh perjalanan sejauh lebih 62 km sehingga mengambil 1 jam untuk mendapatkan rawatan perubatan. Ada satu lagi perkara baik yang insya-Allah berita baik ialah KKM juga, tuanku, dalam perancangan untuk menempatkan peralatan CT scan di Hospital Tanjung Karang ini dalam jangka masa terdekat insya-Allah. Ampun tuanku, kesedaran dan komitmen semua pihak terhadap penjagaan kesihatan merupakan kunci utama untuk mencapai kesejahteraan. Patik percaya rakyat yang sihat akan lebih produktif dan dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. Patik dan warga KKM akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen semua pihak menerusi pelbagai program kesihatan, di antaranya Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS, dan juga aktiviti promosi dan pendidikan kesihatan yang inklusif menerusi program-program sosial dalam kalangan masyarakat. KKM akan terus bekerjasama dengan semua pihak untuk meningkatkan accessibility kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan juga selamat. Ampun tuanku, patik dan warga Kementerian Kesihatan serta seluruh rakyat negeri Selangor sekali lagi merafak sembah dan menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas perkenan duli-duli tuanku berangkat ke Majlis Perasmian Hospital Tanjung Karang pada pagi yang cukup bersejarah ini. Semoga duli tuanku, tuanku Permaisuri dan seluruh kerabat sentiasa dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur serta diberkati dengan kesihatan dan kesejahteraan selalu. Daulat tuanku, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Kuala Selangor merupakan daerah kedua terbesar di negeri Selangor Darul Ihsan. Daerah ini terdiri daripada 9 mukim. Salah satu mukim di dalam daerah Kuala Selangor adalah Mukim Tanjung Karang. Ia adalah mukim terbesar di daerah Kuala Selangor, meliputi kawasan seluas 43,125.48 hektar dengan penduduknya berjumlah seramai 37,979 orang.
Terdapat beberapa fasiliti kerajaan di sini, termasuklah Hospital Tanjung Karang yang beroperasi sejak tahun 1966. Hospital Tanjung Karang bersama Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam diletakkan di bawah kluster Selangor Zon Utara, di mana Hospital Sungai Buloh sebagai lead hospital. Hospital baharu ini mula dibina di Mukim Ujung Permatang pada 2018 dengan objektif bagi menggantikan bangunan lama hospital yang telah berusia lebih 56 tahun. Ia dibina di kawasan seluas 16.1 hektar dengan kos pembinaan bernilai RM269 juta. Ia bakal diiktiraf sebagai hospital pakar minor dengan 10 bidang kepakaran yang berkapasiti 150 buah katil. Penyerahan projek siap kepada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Hospital Tanjung Karang telah diadakan pada 26 September 2022 dan telah memulakan operasi serta menerima pesakit pada 10 Oktober 2022 dengan rasminya. Semoga Hospital Tanjung Karang Selangor ini menjadi wadah rawatan dan pemulihan kesihatan yang terbaik ke arah kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beta bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan keizanannya, beta dapat bersama-sama dengan para hadirin sekalian di majlis peresmian Hospital Tanjung Karang pada hari ini. Beta merasa gembira dan bersyukur dengan siap terbinanya Hospital Tanjung Karang yang baru ini yang telah memulakan operasinya pada 10 Oktober 2022. Dengan adanya hospital ini, dapatlah penduduk di sekitar kawasan ini menerima kemudahan dan akses kepada perkhidmatan perubatan yang lebih baik dan berkesan. Hospital baru ini menyediakan khidmat perubatan pakar dan ini dapat memudahkan pesakit mendapatkan perkhidmatan pakar berbidang sebelum ini, di mana terpaksa bergantung kepada Hospital Sungai Buloh. Pembukaan Dewan Bedah yang pertama di hospital ini juga dapat mempercepatkan waktu menunggu pesakit untuk mendapatkan pembedahan yang kritikal. Harapan beta dengan siapnya hospital ini dapatlah meredakan beban rakyat khususnya di daerah Kuala Selangor. Negara kita telah berjaya mengawal penularan wabak COVID-19 yang bermula sejak akhir tahun 2019. Namun wabak ini bukan sahaja telah memberi kesan kepada bidang ekonomi, malahan impaknya juga kelihatan dalam aspek kesihatan dan kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Kesihatan fizikal, mental dan kesihatan sosial adalah antara perkara yang terjejas akibat wabak bahaya ini. Beta suka menasihatkan rakyat agar jangan leka dalam menjaga aspek kesihatan fizikal diri sendiri dan juga ahli keluarga serta komuniti dan masyarakat sekeliling. Susulan itu, beta menyeru penduduk negeri Selangor untuk mendapatkan vaksin dos penggalak pertama dan kedua bagi melindungi optimal daripada COVID-19 tak kala penggerakan fizikal rakyat yang semakin
berluasan dalam fasa epidemik. Individu yang sihat dari segi fizikal tidak mestinya sihat dan segi mental sejuru. Beta menyuruh rakyat semua usahlah mengasingkan atau meletakkan stigma kepada mereka yang mengalami masalah kesihatan mental seperti kemunduran dan keresahan melampau. Sama seperti individu mengalami penyakit fizikal, pesakit dengan kesihatan mental juga perlu dibantu dengan memberi rawatan yang sewajarnya, dan semua orang perlulah menunaikan tanggungjawab sosial dengan bersama-sama membantu proses pemulihan pesakit dengan masalah kesihatan mental ini. PT juga menyuruh individu yang mengalami masalah kesihatan mental untuk merujuk kepada pakar perubatan bagi mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Di samping itu juga beta berkenan golongan yang memerlukan perhatian lebih seperti golongan warga emas dan mereka yang berkeperluan khas seperti diberikan perhatian dalam menjagakan kesihatan dan kesejahteraan mereka. Sama-samalah rakyat negeri Selangor mengambil tugas tanggungjawab dan kewajipan dalam membantu mereka sekaligus menjadikan kita semua dapat hidup dengan lebih harmoni dan sejahtera. Rakyat Selangor perlu sentiasa peka kepada keadaan persekitaran dan mendapatkan bantuan kecemasan sekiranya berlaku sebarang musibah kepada orang lain, sama ada warga tua ataupun golongan muda. Beta berkenan supaya perkhidmatan kesihatan yang diberikan di hospital perlulah mempunyai sistem pengurusan yang baik dan dikelolakan dengan cekap supaya ianya dapat menambah kapasiti perkhidmatan kesihatan di negeri Selangor. Perkara ini juga menjurus kepada penyelenggaraan hospital supaya peralatan dan infrastruktur sentiasa dalam keadaan baik untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada rakyat. Dalam pengurusan fizikal, penyelenggaraan bangunan secara berjadual dan memantaukan fizikal secara berkala dengan meningkatkan jangka hayat bangunan hospital dan memberi faedah berterusan kepada penduduk setempat. Dengan itu, lebih ramai penduduk mendapat perkhidmatan dan efisien serta rawatan yang lebih efektif pada setiap masa. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, jumlah penduduk yang ada di negeri Selangor sekarang adalah lebih 7 juta orang. Dengan bilangan penduduk yang paling ramai di Malaysia ini, sudah tentu ianya memerlukan bilangan fasiliti kesihatan yang banyak di merata tempat serta mempunyai kemudahan peralatan yang terkini. Oleh itu, beta menyuruh agar Kementerian Kesihatan Malaysia melihat keperluan fasiliti kesihatan di Selangor ini dengan menyuruh. Beta dimaklumkan pada masa ini rakyat menunggu lama di bahagian kecemasan hospital sebelum dimasukkan ke dalam ward disebabkan ramai pesakit menunggu lama di klinik kesihatan. Maka menunggu untuk pembedahan serta rawatan lanjut juga ambil masa berbulan-bulan. Oleh itu, dipohon agar kelengkapan hospital dan klinik kesihatan hendaklah diutamakan. Bilangan doktor dan jururawat pula hendaklah ditambah. Diharap Yang Berhormat Menteri Kesihatan dapat mengambil tindakan selanjutnya atas perkara ini. Pada petugas kesihatan adalah
tunjang utama sesebuah hospital dan institusi kesihatan dalam mendapati pelbagai kerenah dan keperluan pesakit dan keluarga yang kadang-kala mencabar kesabaran. Beta berkenan agar para petugas menjadi lebih bertoleransi dalam memberi perkhidmatan kesihatan di hospital kerajaan. Ini bagi meresmikan perkhidmatan perubatan adalah terbaik dan membantu mengurangkan bebanan rakyat. Beta meniru Kementerian Kesihatan untuk sentiasa peka kepada keadaan sosial politik global dan bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan yang berlaku bagi memastikan pengurusan hospital sentiasa berjalan lancar. Beta dimaklumkan bahawa negara menghadapi masalah kekurangan bekalan ubat yang kritikal pada pertengahan tahun 2022 disebabkan penuntutan dan penyekatan oleh kerajaan China serta masalah perang di Rusia, Ukraine. Dalam pada itu, kerajaan terpaksa menyalurkan bekalan ubat selsema dan batuk kepada fasiliti kesihatan swasta kerana bekalan yang sangat berkurangan di pasaran. Dengan mengambil iktibar daripada isu tersebut, kementerian perlu meningkatkan keselamatan bekalan penubatan negara yang mengani sebarang isu berkaitan rantaian bekalan farmaceutical global kerana Malaysia sangat bergantung kepada produk farmaceutical yang diimport. Dalam membentuk sebuah negara yang baik, yang hebat, tiada yang lebih penting dan asas melainkan hanya bermula dan sebuah institusi kekeluargaan. Jika keluarga itu sejahtera dan bahagia, maka generasi yang dilahirkan dalam masyarakat tersebut akan juga sejahtera dan berjaya. Semua rakyat adalah satu keluarga. Beta meniru supaya sentiasa rakyat negeri Selangor berusaha bersama-sama untuk menjamin keluarga yang sejahtera dan bahagia. Rawat dan jagalah keluarga dengan baik kerana masyarakat yang produktif dapat dizahirkan berasaskan keluarga yang berjaya. Beta berkenan supaya rakyat negeri Selangor saling membantu mengurangkan kesulitan, mengurangkan kesakitan bagi yang sakit dan bersatu padu dalam menjaga sesama keluarga dan komuniti supaya dapat hidup dalam suasana yang rukun dan harmoni. Dalam usaha menjauhkan diri dari penyakit tidak berjangkit yang semakin meluas seperti diabetes, darah tinggi dan kolesterol, beta berkenan rakyat beta bersama menupuk amalan kesihatan yang baik seperti senaman berkumpulan dalam komuniti bagi mengekalkan kecerdasan dan kesihatan fizikal masing-masing. Jalanilah ujian saingan kesihatan yang disediakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia di mana-mana fasiliti. Dengan ujian saingan ini kita boleh mengetahui status penyakit dengan lebih awal, dapat diberikan rawatan segera serta dapat mengelakkan sebarang komplikasi penyakit. Selanjutnya, beta berkenan supaya pemeliharaan kesihatan diri bermula daripada institusi keluarga dengan menumpu kepada aspek kemakanan dan penglibatan dalam aktiviti fizikal bagi meringankan kecergasan dan kecerdasan diri.
Penjagaan kesihatan diri haruslah diberi keutamaan dan dipupuk di peringkat umur muda supaya anak-anak membesar untuk menjadi individu sihat fizikal dan mental bagi menyumbang kepada kesihatan negeri Selangor dan Malaysia amnya. Dengan itu, beta menyuruh penduduk Selangor untuk membentuk sistem penjagaan kesihatan yang tertumpu kepada kesejahteraan diri dan bukan kepada perawatan penyakit. Sebelum beta menutup titah ucapan ini, beta mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh warga Hospital Tanjung Karang kerana telah mempunyai sebuah bangunan hospital yang dilengkapi dengan kemudahan, kepakaran dan peralatan yang terkini. Berkhidmatan dengan ikhlas dan berbakti bersungguh-sungguh demi kesihatan dan kesejahteraan rakyat di negeri Selangor yang beta kasihi ini. Beta mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam membina Hospital Tanjung Karang ini serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis peresmian pada hari ini. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya meresmikan Hospital Tanjung Karang. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biarkan di depan je. Kalau boleh minta baby tu ke depan lah. Silent please. Mohon perhatian. Statement daripada YB ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah pun selesai ya dalam majlis perasmian Hospital Tanjung Karang Kuala Selangor yang alhamdulillah telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Aziz Shah Al-Haj dan juga bersama tuanku ialah tuanku Tengku Permaisuri Selangor ya, yang telah berkenan merasmikan Hospital Tanjung Karang pada hari ini. Jadi seperti yang saya sebutkan juga tadi dalam ucapan bahawa Tanjung Karang hospital ini telah diluluskan pada 2013 di bawah rancangan Malaysia yang ke-10 atas tanah yang seluas 16.1 hektar dengan kos keseluruhan perbelanjaan kita ialah 269 juta. Jadi pembinaan hospital ini adalah bagi menggantikan Hospital Tanjung Karang yang sedia ada yang telah beroperasi sejak 1966 sejak 57 tahun yang lepas. Walau bagaimanapun hospital Tanjung Karang yang lama juga kita akan teruskan operasinya ya, seperti yang saya sebutkan juga tadi. Dengan terbinanya Hospital Tanjung Karang ini kita telah menambah kapasiti katilnya sebanyak 150 buah. Jadi jumlah keseluruhan hospital lama dan hospital baru ini adalah 262 katil. Dan hospital baru ini adalah statusnya hospital pakar minor. Kita ada 10 ya, 10 perkhidmatan yang juga saya sebutkan dan boleh diulang di sini, iaitu kita ada perkhidmatan kecemasan, perubatan umum, bedah, general surgery, obstetric dan gynecology, pediatrics, orthopedic, anesthesiology, radiology, pathology dan juga yang agak istimewanya di sini kita ada pergigian pediatrik ya, dan bedah mulut, maxillofacial ya. Di samping itu juga tadi saya sebut yang kita ada pakar yang akan datang untuk visiting di sini ya. Itu di antara yang kita sebutkan tadi dalam ucapan saya sebelum rasmi. Tadi Bintang Sultan Selangor dia kata nak kurang bagaimana KKM nak kurangkan masa menunggu pesakit. Baik, kita telah ini memang satu masalah yang kita hadapi kata yang quite long standing issue lah ya. Jadi kita telah pun merangka beberapa langkah untuk menghadap berdepan dengan masalah itu, dan di antaranya pertama kita telah juga melakukan audit ya, dan audit itu kita lakukan bersama dengan our stakeholders ya, termasuklah pengarah-pengarah hospital yang telah kita berjumpa dan kita akan terus berjumpa secara yang berkala supaya kita memahami masalah-masalah di hospital-hospital kita dan kita cuba berhadapan dan mengatasinya. Yang keduanya kita juga telah melihat di antara hospital-hospital yang ada juga perkhidmatan yang boleh kita guna pakai dan kita juga gunakan di hospital-hospital yang belum melaksanakan. Contohnya seperti yang saya sebut dalam ucapan dalam kenyataan saya, contohnya seperti kita adakan hospital ataupun ward short stay ward ya. Itu juga di antara cara bagaimana kita nak mengatasi kesesakan. Juga kita juga contohnya masa menunggu yang lama untuk ke ward for example. So kita adakan juga macam keadaan di mana disebabkan di ward itu katil tidak kata tak ada kekosongan dan
kita boleh juga adakan dipanggil lodging board, pseudo bed ataupun lodging board, di mana mereka boleh duduk di situ sebelum mungkin keluarga mengambil mereka. So ini di antara perkara-perkara yang kita cuba bantu hospital dan juga mengurangkan kesesakan di hospital ataupun di emergency department. Soalan seterusnya ada? Ada soalan? Ya, sudah ada. Okey. Doktor, aku sedang nak buat Dari mana? Sorry. pada urusan Malaysia. Baik. Apa kekurangan doktor gigi yang menyebabkan tuan rasa kekurangan itu apa langkah tiada penambahan doktor gigi itu sebenarnya? Baik. Sebenarnya ialah kita faham bahawa kekurangan doktor gigi dan juga mungkin beberapa disiplin lain dalam perkhidmatan kesihatan, kita cuba juga lakukan beberapa perkara yang khususnya lah ya, bila kita juga akan buat engagement termasuklah engagement dengan JPA, MOF dan sebagainya. Tetapi khusus bagi persoalan tadi tentang doktor-doktor pergigian, sebenarnya juga untuk makluman kita dah ada penambahan. Ya, kita ada penambahan. Contoh saya sebut ialah pada tahun 2021 kita ada 154 orang. Okay? Tetapi pada tahun 2022 kita telah menambah doktor gigi sehingga 477 orang. Bermakna lebih hampir 3 kali ganda. Itu adalah di antara usaha kita dan kita akan teruskan usaha ini untuk mendapatkan lebih penempatan untuk doktor-doktor gigi. Itulah di antara caranya bagaimana kita nak berdepan dengan kekurangan doktor. Dan soalan juga tadi kesesakan berlaku. Ya, maksudnya kita juga cuba mengatasi masalah-masalah ini dengan pendekatan yang beberapa pendekatan juga. Di antaranya kita akan menerima pesakit secara walk-in ke klinik-klinik dental. Itu juga di antara satu perkara yang cuba kita laksanakan. Ya. Kita juga akan memperkenalkan contohnya klinik dental community. Klinik dental community juga tengah diperhalusi tentang perkara ini, di mana klinik-klinik dental di sekolah kita boleh gunakan untuk cater ataupun menerima contohnya dibuka bukan hanya kepada kanak-kanak sekolah, bahkan juga kepada pekerja-pekerja di sekolah. Itu di antara cara bagaimana kita untuk mengurangkan dan membantu klinik-klinik dental. Okey, terima kasih. Saya juga dapat menambah, saya tanya penjelasan sikit pasal tadi kata klinik dental community ini dah dilaksanakan atau belum, dan satu lagi soalan seperti so untuk booster itu juga sebenarnya macam mana center sendiri dan sekarang macam mana center sekarang dan sebagainya. Okey, baik, kita telah juga ada engagement dan dengan pendidikan dengan KKM, Kementerian Pendidikan, dan kita akan kata berbincang teruslah walaupun kita dah ada targetnya berapa sekolah yang mungkin kita akan mulakan, lebih kurang 200 lebih sekolah, tapi apapun kita kena juga bekerjasamalah dengan Kementerian Pendidikan untuk hal-hal begini. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih.